Reciprocating pump tutorial number 5. Following details of a single acting, single cylinder and reciprocating pump are given as below. So kita ada LP, maksudnya panjang piston adalah 500 mm, maknanya panjang stroke. Diameter piston 125 mm dan atmospheric head ialah 10.2 meter. Kemudian kita ada suction pipe, panjang untuk suction pipe 5 meter. Diameter untuk suction pipe 100 mm dan suction head adalah 3 meter. Kemudian kita ada panjang delivery pipe 15 meter, diameter untuk delivery pipe 100 mm dan head delivery adalah 10 meter. Dan kita perlu ambil dalam soalan ini F, Darcy friction coefficient, yang ini adalah untuk pengiraan major loss for both suction and delivery pipes sebagai 0.02 dan diberi safe minimum head adalah 2.4 meter. Neglect slip and calculate maximum permissible speed, maksudnya kita perlu mengira apakah RPM yang perlu digerakkan dalam pump ini sebelum berlakunya cavitation, dan energy required to drive the pump if an air vessel is provided on the delivery side very close to the cylinder. So, dalam soalan ini, ia melibatkan permasalahan air vessel yang diletakkan betul-betul ataupun berdekatan terlalu dekat dengan piston ataupun silinder. Kita mengetahui bahawa safe head boleh dikira dengan menggunakan rumus ini, iaitu head ATM ditolakkan dengan suction head ditolakkan dengan acceleration head for suction. Dan rumus untuk acceleration head for suction adalah seperti ini. R adalah jejari, oleh itu kita boleh mengira sebagai 5 bahagi G. Kita masukkan semua sekali nilai yang telah kita dapat. Dan nilai RPM di sini kita tidak masukkan kerana ia adalah parameter yang perlu kita cari. Dan kita boleh dapatkan bahawa head of acceleration for suction adalah 0.002184 N kuasa 2. Diberi dalam soalan bahawa safety head adalah 2.4. Kita masukkan di dalam equation dan kita selesaikan. Kita boleh dapati bahawa nilai N adalah sekitar 46.88 RPM. Kemudian kita boleh bundarkan N adalah sekitar 47 RPM. Kemudian power kita boleh mengira dengan menggunakan rumus asas rho GQH. Rho adalah density, ketumpatan, G adalah gravity, Q adalah kadar alir dan H adalah total head yang perlu kita ambil kira di dalam pengiraan ini. Untuk mencari total power, kita perlu menjumlahkan ataupun menambah semua sekali nilai head yang ada di dalam sistem tersebut. Konsep asalnya adalah mudah kerana power adalah power yang diperlukan untuk kita menggerakkan air sehingga ke satu ketinggian. Oleh itu, kita kena overcome apakah ketinggian daripada aras air bawah sehinggalah ke piston, juga dikenali sebagai suction head. Dan kita perlu overcome ketinggian daripada piston ke tangki di atasnya ataupun aras outlet air, juga dikenali sebagai delivery head. Dan juga kita perlu overcome friction yang berlaku pada suction pipe dan juga pada delivery pipe. Oleh itu kita perlu mengira apakah friction untuk suction dan juga apakah friction pada delivery pipe. Oleh itu ini adalah total H yang perlu kita kira. Kita suction head dan juga delivery head selalunya telah diberi dalam soalan kerana ini hanya melibatkan ketinggian, kedudukan piston dan kedudukan air pada output. Oleh itu kita fokus kepada untuk mencari apakah had laju, apakah friction loss ataupun friction head pada suction dan friction head pada delivery. Telah diberi secara ringkasnya, kita boleh katakan maksimum ataupun average friction head boleh dikira sebagai 2/3 F L over D 1/2 G A per AS R omega, di mana A di sini adalah A cross section area untuk piston.
Ada sesetengah buku tidak menggunakan AP, ada sesetengah buku menggunakan A sahaja. Kita masukkan semua sekali nilai yang telah kita dapat, kita perolehi daripada soalan ataupun pengiraan ringkas kita. Kita boleh dapati bahawa nilai friction in suction adalah 1.25 meter. Rumus omega di sini kita boleh mengira dengan menggunakan 2 pi n over 60. Saya harap tuan-tuan boleh melihat rumus untuk omega ini di dalam tutorial yang sebelum ini. Seterusnya kita perlu mengira apakah friction head pada delivery. Tetapi di dalam sistem ini kita diberitahu dari soalan bahawa terdapat air vessel pada delivery site. Oleh itu apabila sesuatu pipe tersebut mempunyai air vessel, kita perlu mengira had laju air yang melalui pipe tersebut dengan menggunakan continuity equation. Oleh itu, pertama kita perlu mengira apakah kadar air yang melalui pipe tersebut. Kita ketahui sistem adalah single acting, oleh itu memadai untuk kita mengira dengan menggunakan rumus ALN over 60. Kita masukkan semua sekali nilai data yang telah kita ada. Untuk RPM di sini, tuan-tuan boleh menggunakan 47 atau 46.88. Jawapan tidak begitu berbeza, cuma saya menggunakan 46.88 untuk mendapat keputusan yang lebih persis. Oleh itu, kadar air kita boleh dapat sebagai 0.004795 meter padu per second. Kemudian kita boleh mengira had laju air yang melalui delivery pipe dengan cara membahagikan kadar air dan juga cross section untuk delivery. Kita boleh masukkan nilai rumus di sini dan kita boleh dapati bahawa had laju air yang melalui delivery pipe ialah 0.61 meter per second. Kemudian kita boleh mengira friction head untuk delivery dengan menggunakan rumus biasa. Rumus ini telah kita gunakan di dalam fluid mechanics 1 dan 2. Saya rasa tuan-tuan masih lagi ingat, iaitu F L over D V square over 2G. Ini kerana kehadiran air vessel telah menyebabkan aliran air akan menjadi steady, tidak lagi tidak lagi dipengaruhi oleh pergerakan piston. Oleh itu kita masukkan nilai F adalah 0.02 L over D U square over 2G. U di sini adalah nilai had laju yang kita dapat pada pengiraan sebelumnya. Oleh itu kita dapati bahawa nilai friction di sini adalah 0.0569 meter. Kalau kemudian kita boleh mengira total H yang wujud di dalam sistem tersebut dengan cara menambahkan semua sekali head yang telah kita kira. Suction head, delivery head, frictional head for suction and friction head for delivery. Dan kalau tuan-tuan tengok di sini, kita dapati bahawa frictional head untuk delivery adalah terlalu kecil berbanding dengan frictional head untuk suction. Ini disebabkan oleh kehadiran air vessel yang kita lihat dapat mengurangkan kesan geseran pada pipe di dalam sesuatu sistem. Oleh itu, total head yang kita dapat adalah sekitar 14.3069 meter. Saya harapkan tuan-tuan boleh mengira secara lebih detail, mungkin 4 titik perpuluhan untuk mendapat jawapan yang terbaik. Oleh itu, power yang diperlukan oleh pump tersebut, kita boleh kira dengan menggunakan rumus rho GQH, iaitu kita masukkan nilai 1000 untuk air, gravity, kadar air yang telah kita kira dan total head yang telah kita dapat daripada sini. Dan kita boleh katakan bahawa pump tersebut menghasilkan power sebanyak 673 watt.